Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada seluruh warga SMK Mutiara. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan, Encik Ansyareh bin Matarsad. Selamat pagi tuan. Selamat pagi, terima kasih kepada saudara Asrul. Okey, baiklah, warga SMK Mutiara sekalian, tajuk yang dikongsikan dan bakal dikupas pada hari ini adalah sangat menarik kerana ianya merupakan perkongsian mengenai kerjaya dan perkembangan bagi pelajar PPKI. Oleh itu, tanpa membuang masa, adalah lebih baik kiranya kita terus kepada perkongsian ataupun tajuk yang bakal dikupaskan pada hari ini. Baiklah, Tuan Ansyareh. Soalan saya yang pertama adalah orang kurang upaya ataupun OKU digalakkan mendaftar dengan JKM. Jadi sebenarnya kenapa aspek tersebut adalah sangat penting? Terima kasih saudara Asrul. Satu soalan yang baik berkenaan dengan orang kurang upaya ataupun OKU. Okey, pendaftaran dibuat ataupun dilakukan adalah untuk mengetahui bilangan sebenar dan taburan OKU ataupun orang kurang upaya di negara ini bagi maksud perancangan, perkhidmatan, program pemulihan, intervensi awal, pencegahan, latihan dan pendidikan. Selain itu, ia juga dapat merancang kesesuaian program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi orang kurang upaya. Kerajaan juga dapat menyediakan kemudahan-kemudahan yang bertepatan dengan OKU. Kerajaan juga dapat mengenal pasti OKU mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan pihak-pihak berkenaan. Selain itu, ia juga dapat untuk mengenal pasti dan juga mendapat maklumat bagi program-program latihan, pendidikan dan pemulihan orang kurang upaya. Okey, baiklah, terima kasih Tuan Ansyareh. Maklumat awal bagi soalan pertama pun sudah menarik perhatian saya. Jadi boleh kiranya saya terus beri dua soalan berdasarkan perkongsian sebentar tadi. Jadi soalan yang seterusnya, adakah pendaftaran bagi orang kurang upaya ini wajib? Itu yang pertama. Dan kedua, adakah perkara berkaitan pendaftaran OKU ini boleh dijalankan secara atas talian? Okay, terima kasih saudara Asrul. Okay, pendaftaran orang kurang upaya adalah atas dasar sukarela dan hanya untuk warga negara Malaysia yang bermustautin di Malaysia. Okay, agensi yang terlibat di dalam pendaftaran adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Jabatan Kesihatan. Selain itu, untuk makluman Cik Asrul, adakah perkara berkaitan pendaftaran OKU dilakukan secara online sepenuhnya? Okey, tidak. Sehingga sekarang permohonan pendaftaran OKU hanya boleh dibuat secara online menerusi SMOPU, iaitu Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya, sehingga tahap pengisian borang. Borang yang diisi perlu dicetak dan dibawa kepada pegawai perubatan untuk pengesahan. Itu yang berkaitan dengan pendaftaran orang kurang upaya. Okey, maknanya pendaftaran bagi OKU ini bukanlah sepenuhnya dijalankan secara atas talian, tapi memerlukan pendaftaran secara manual lah, yang kita kena jumpa dengan pegawai kesihatan terlebih dahulu. Ya. Dan borang pendaftaran boleh didapati di Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berdekatan. Okey, baiklah Tuan Ansyareh, kita beralih pada soalan seterusnya. Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Jadi adakah pihak jabatan menyediakan bantuan khusus bagi golongan ini, golongan orang kurang upaya? Okey, terima kasih saudara Asrul. Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian
yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial. Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari. Antara skim bantuan yang khusus untuk golongan OKU ataupun orang kurang upaya ialah Allowance Pekerja Cacat, iaitu EPC, dengan kadar bantuan sebanyak RM450 sebulan seorang. Kadar ini telah dinaikkan menerusi belanjawan tahun lepas, iaitu sebanyak 450 lah untuk EPC, Allowance Pekerja Cacat. Tujuan EPC ni ialah sebagai insentif. Ini diberikan untuk menggalakkan OKU terus bekerja serta mampu berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. Kriteria kelayakan khusus untuk EPC ini adalah warga negara bermestautin dan bekerja di Malaysia, berumur 16 tahun ke atas, pemegang kad OKU. Itu sebenarnya pendaftaran OKU ini sangat penting, sangat penting. Pemegang kad OKU JKM dan juga pendapatan bulanan 1,500 dan ke bawah. 1,500 dan ke bawah. Itu syarat-syarat untuk menerima Allowance Pekerja Cacat ataupun kriteria untuk menerima Allowance Pekerja Cacat. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja ataupun BPB dengan kadar RM300 seorang sebulan. Tujuan dia adalah membantu OKU yang tidak berupaya bekerja dan menggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga. Itu adalah tujuan BPB. Kriteria kelayakan khusus ialah warga negara dan bermestautin di Malaysia, berumur 16 tahun ke atas, pemegang kad OKU JKM, tidak berupaya bekerja. Pemohon bukan penghuni ataupun pelantik institusi kendalian JKM atau pusat jagahan harian atau berkediaman yang menyediakan perkhidmatan atau kemudahan secara percuma. Atau program pemulihan dalam komuniti PDK. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK ataupun purata miskin per kapita semasa. Itu adalah syarat-syarat untuk menerima bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Untuk BTP ini perlu pengesahan daripada pegawai perubatan yang mengesahkan bahawa yang dia ini tidak berupaya bekerja. Selain itu adalah bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar ataupun BPT dengan kadar 500 sebulan seorang. 500 sebulan seorang untuk BPT. Tujuan BPT adalah meringankan beban keluarga atau penjaga. Meringankan beban keluarga atau penjaga. Selain itu, menggalakkan keluarga atau penjaga untuk menjaga ahli keluarga yang OKU terlantar atau sakit terlantar atau sakit kronik. Itu tujuan dia BPT. RM500 sebulan. Kriteria kelayakan khusus warga negara dan bermustautin di Malaysia. Pemohon adalah penjaga sepenuh masa atau memberikan penjagaan rapi kepada OKU terlantar atau pesakit terlantar atau pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000. Itu syarat dia. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000. Atau mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan tutup pengarah kebajikan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan Acara. Jadi warga SMK Mutiara disimpulkan bahawa bantuan yang disediakan oleh JKM adalah yang pertama adalah Allowance Pekerja Cacat yang mana akan menerima RM450 seorang. Akan tetapi dimaklumkan tadi kadar ini telah pun dinaikkan. Sebelum ini RM400. Pada tahun ini berdasarkan belanjawan tahun 2021 dinaikkan hari ini tahun ini kepada RM450. Daripada RM400 ke RM450. Daripada RM400 ke RM450 seorang. Dan bantuan seterusnya adalah bantuan orang kurang upaya tidak bekerja ataupun BTB yang mana akan menerima RM300 seorang sebulan. Pada tahun lepas RM250 seorang. Kadar tersebut telah dinaikkan
berdasarkan belanjawan tahun 2021 iaitu sebanyak RM300 seorang. Okey, jadi maknanya warga SMK Mutiara sekalian, bantuan yang kedua itu juga telah pun dinaikkan, di mana sebelum ini adalah RM250, telah dinaikkan kepada RM300 seorang untuk sebulan. Ya. Dan seterusnya adalah bantuan penjagaan orang kurang upaya yang terlantar ataupun pesakit kronik terlantar yang akan menerima RM500 seorang sebulan. Ya. Betul. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, Tuan Ansyarif. Adakah gaji minimum penerima allowance pekerja cacat ataupun EPC ini ditetapkan kerana terdapat penerima EPC yang menerima upah yang sangat minimum? Sebagai contoh, RM5 ke RM10 sehari. Okey, terima kasih Jasul. Untuk makluman, tiada had gaji minimum yang ditetapkan untuk penerima allowance pekerja cacat. Yang penting mengikuti kriteria yang saya sebutkan tadi, iaitu pendapatan RM1,500 dan ke bawah untuk penerima allowance pekerja cacat. Bagi mana-mana yang bekerja, sama ada dengan majikan ataupun bekerja sendiri, yang berpendapatan RM1,500 dan ke bawah, bolehlah memohon ke Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berdekatan untuk memohon allowance pekerja cacat. Tetapi perlu ada pengesahan. Bagi yang bekerja dengan majikan, perlu ada pengesahanlah daripada majikan yang mengesahkan bahawa orang berupaya tersebut berpendapatan RM1,500 dan ke bawah. Maknanya kesimpulannya tiada lah. Tiada. Okey. Baiklah, soalan seterusnya. Adakah orang kurang upaya yang berumur 16 tahun dan masih bersekolah layak memohon allowance pekerja cacat ataupun EPC? Untuk makluman Ciasul, tidak layak disebabkan oleh pemohon masih berstatus pelajar sekolah. Tidak layak untuk memohon. Okey. Jadi soalan berikutnya, siapa yang layak mengesahkan OKU yang bekerja sendiri? Pengesahan OKU yang bekerja sendiri oleh pihak yang berautoriti seperti dulu MPKK, Majlis Perwakilan Komuniti Kampung, sekarang ni JPKK. JPKK itu boleh disahkan, ataupun penghulu, ataupun pengawal, ataupun ketua kampung, ataupun pegawai kerajaan kumpulan pengurusan dan profesional iaitu Grade A, ataupun pegawai kebajikan masyarakat daerah ataupun pegawai kes. Kebanyakan untuk pengesahan yang bekerja sendiri ini yang kami terima, kebanyakannya disahkan oleh ketua-ketua kampung dan juga daripada JPKK, Jawatan Kuasa Pengurusan Komuniti Kampung, JPKK. Dulu MPKK. Okey. Baiklah, Tuan Ansyarif. Saya amat tertarik dengan satu aspek yang dikupas pada hari ini, iaitu mengenai allowance. Jadi boleh kiranya saya berikan dua soalan mengenai perkara ini. Yang pertama, adakah OKU yang menjalani latihan praktikal layak menerima allowance pekerja cacat? Itu yang pertama. Dan berapakah had umur OKU yang layak diberikan allowance pekerja cacat? Terima kasih. Untuk menjawab persoalan daripada saudara Sul tadi, tidak layak. Kerana OKU yang menjalani latihan praktikal masih berstatus pelatih, maksudnya tidak layak menerima allowance pekerja cacat. Dan seterusnya, OKU yang berumur 16 tahun dan ke atas, ada had umur maksimum selagi OKU tersebut bekerja, selagi dia bekerja dan menepati syarat yang telah ditetapkan dalam pemberian EPC yang seperti yang saya sebutkan tadilah, syarat-syarat untuk menerima allowance pekerja cacat. Okey, baiklah. Kita beralih pada soalan seterusnya. Adakah OKU yang bekerja di kedai atau syarikat milik ibu bapa layak menerima allowance pekerja cacat ataupun EPC? Okey, terima kasih. Saudara Sul, OKU tersebut layak. OKU tersebut layak diberikan EPC
sekiranya menepati syarat yang telah ditetapkan. Walaupun dia bekerja di kedai ataupun syarikat milik ibu ataupun bapa, dia layak diberikan ETC sekiranya menepati syarat yang ditetapkan. Baiklah, soalan seterusnya, adakah penerima allowance pekerja cacat ataupun EPC layak diberikan bantuan alat tiruan atau alat sokongan BAT, bantuan geran pelancaran BGP, memandangkan syarat BAT dan BGP diberikan kepada mereka yang berpendapatan di bawah PGK miskin semasa? Okey, terima kasih. Penerima EPC layak diberikan bantuan alat bantu dan alat sokongan ataupun alat tiruan. Dan juga bantuan geran pelancaran, ataupun BGP. Kerana golongan ini merupakan golongan ataupun kumpulan sasar penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Memang orang layak untuk menerima geran pelancaran dan juga alat bantu dan juga sokongan. Okey, bagaimana kiranya cara untuk orang kurang upaya ini untuk memohon bantuan kewangan? Terima kasih Yasul. Dan pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, jajahan ataupun bahagian. Bagi wilayah Persekutuan Labuan, kita hanya ada satu sahaja pejabat, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Di mana setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian. Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berdekatan lah. Untuk di Labuan kita hanya ada satu je lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, baiklah Tuan Ansharif, selain daripada bantuan kewangan, apa lagi perkhidmatan dari JKM sendiri untuk golongan orang kurang upaya? Terima kasih. Selain itu, JKM ada program sokongan pekerjaan ataupun job coach. Job coach yang ataupun program sokongan pekerjaan lah yang kita kendalikan. Boleh kiranya Tuan Ansharif terangkan apa sebenarnya program sokongan pekerjaan? Program sokongan pekerjaan ataupun job coach, dia adalah satu pendekatan barulah dalam mempromosikan pekerjaan di kalangan orang kurang upaya ataupun OKU. Supaya mereka dapat bekerja dalam suasana inklusif dan kompetitif yang berbeza daripada keadaan sebelum ini, di mana OKU diasingkan dan ditempatkan dalam bengkel perlindungan. Program sokongan pekerjaan di Malaysia bermula melalui kolaborasi Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Japan International Cooperation Agency, JICA. Bagaimana pula dengan program perkhidmatan job coach? Secara ringkasnya, program perkhidmatan job coach di bawah JKM menawarkan sokongan pekerjaan kepada OKU melalui job coach, iaitu syarikat yang berhasrat untuk mengambil OKU bekerja tidak perlu menanggung kos perkhidmatan job coach kerana allowance perkhidmatan job coach ditanggung oleh jabatan. Selain itu, perkhidmatan job coach ini juga membantu OKU, iaitu OKU kategori pembelajaran mendapat pekerjaan di pasaran terbuka, memandangkan OKU kategori ini perlu diberi tunjuk ajar untuk melaksanakan tugas secara berstruktur. Itu dia job coach. Jika boleh dikongsikan bersama warga SMK Mutiara, apa peranan job coach ni? Secara ringkasnya, peranan job coach dalam menyokong OKU dalam pekerjaan, iaitu penilaian OKU, membuat penilaian dan memahami keadaan OKU, penilaian tempat kerja, membuat penilaian dan memahami keadaan OKU, dan juga membuat penilaian persekitaran tempat kerja, pemadanan kerja iaitu job matching, mengubah keadaan kerja dan menyusun semula tugas-tugas yang bersesuaian dengan OKU atas kebenaran majikan, sokongan intensif menyediakan golongan untuk OKU dan majikan di tempat kerja,
dan juga sokongan semula jadi dengan Bureau Support mewujudkan sokongan rakan sekerja OKU untuk mengurangkan sokongan job cost secara berangsur-angsur. Tindakan susulan, sokongan berkala untuk mengekalkan OKU dalam pekerjaan. Baiklah warga SMK Mutiara sekalian, sebentar tadi kita telah pun mendengar penerangan mengenai job cost. Jadi soalan berikutnya, Tuan Ansyarif, di mana sebenarnya perkhidmatan job cost ni disediakan? Untuk Labuan, di peringkat Labuan, perkhidmatan ini disediakan di Pejabat Kebaikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan dan juga di Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPK, dan juga ada juga pertubuhan bukan kerajaan NGO OKU yang melaksanakan perkhidmatan job coach ni lah. Baiklah, terima kasih Tuan Ansyarif. Soalan seterusnya, apakah program yang dilaksanakan oleh JKM bagi meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu pekerjaan orang kurang upaya? Terima kasih Rasul. Program Disability Equality Training DET dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran mengenai ketidakupayaan kepada majikan, organisasi dan masyarakat. Iaitu DET lah. Boleh kiranya kongsikan apa yang dimaksudkan dengan DET? DET diperkenalkan pada tahun 2005 oleh JICA melalui projek capacity building bagi membangunkan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong penyertaan penuh dan kesan oleh OKU dalam masyarakat. Baiklah, apa matlamat DET Tuan Ansyarif? Matlamat DET adalah untuk mencetuskan tindakan ke membentuk masyarakat yang mengiktiraf hak, peluang dan pilihan OKU untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Dan objektif bagi DET? Objektif bagi DET adalah untuk yang pertama memahami dan membezakan terma ketidakupayaan dengan kecacatan. Yang kedua, memahami punca yang menjadi penyebab timbulnya isu ketidakupayaan. Dan yang ketiga, perancangan dan tindakan untuk membolehkan OKU turut serta dalam masyarakat. Itu adalah 3 objektif DET lah yang dilaksanakan. Baiklah, nampaknya sebentar tadi Tuan Ansyarif, pengarah JKM Wilayah Persekutuan Labuan telah pun memberi perkongsian mengenai kerjaya dan juga perkembangan khususnya mengenai pelajar PPKI. Jadi mungkin sepatah berkata daripada Tuan Ansyarif kepada warga SMK Mutiara mengenai pelajar PPKI. Terima kasih Saudara Rasul. Untuk makluman kepada pelajar-pelajar dan juga mungkin ibu bapa pelajar-pelajar PKPI, pendidikan khas, sehingga bulan April 2021 sebanyak 1,857 OKU telah berdaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Saya mewakili Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan menyeru kepada mana-mana ibu bapa yang belum mendaftarkan anak-anak sebagai orang kurang upaya yang telah dikenal pasti sebagai orang kurang upaya, datanglah ke Jabatan Pendidikan Masyarakat untuk mendaftar dan mendapat ataupun menikmati keistimewaan yang diperolehi apabila berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Masyarakat. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK Mutiara dan juga kepada cikgu ataupun guru SMK Mutiara yang banyak bertumpus lumus. Bukan mudah untuk menjaga kanak-kanak ataupun orang upaya, sangat susah. Tapi saya amat berterima kasih dan juga amat berbanggalah dengan cikgu-cikgu, guru di pendidikan khas ni, yang begitu mempunyai daya tahan yang tinggi dan juga kesabaran. Perlu kesabaran yang tinggi menjaga kanak-kanak ataupun orang-orang upaya ni.
Sebab mereka adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa, dan juga cikgu-cikgu yang mengajar di pendidikan khas ini adalah mereka yang sangat sabar dan juga sangat menitik beratkan soal-soal pembelajaran terhadap orang-orang upaya. Saya ucapkan tahniah pada cikgu-cikgu di pendidikan khas. Bukan mudah menjadi cikgu-cikgu pendidikan khas. Dia mempunyai satu kesabaran yang tinggi dan juga perjalanan menjaga ataupun mengajar kanak-kanak ataupun orang-orang upaya ini dengan cukup kasih sayang, dengan cukup jaga emosi, sensitiviti kanak-kanak ataupun orang-orang upaya ini. Saya ucapkan tahniah dan sabas pada cikgu-cikgu pendidikan khas. Sabas sekali lagi. Tahniah. Baiklah, terima kasih Tuan Ansyari, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan. Wakil daripada SMK Mutiara mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi perkembangan ataupun info mengenai kerjanya, khususnya pelajar pendidikan khas. Jadi warga SMK Mutiara sekalian, sebentar tadi perkongsian yang telah diberikan diharapkan dapat membuka minda, dapat memberi maklumat terutama kepada para pelajar ataupun ibu bapa yang melihat perkongsian pada hari ini, sekiranya kenal individu di luar ataupun ada anak-anak yang mempunyai keistimewaan untuk mendaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat agar mereka mendapat bantuan yang mereka layak untuk memenuhi. Kiranya itu saja perkongsian pada hari ini. Saya Muhammad Hasrul bin Muhammad Rizwan sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas masa yang telah diluangkan. Sekian dan terima kasih.